Okey, Borak Jalapan pagi ini kita akan bersama dengan Cik Junaidatul Ilyas. daripada Ha. LHDNM selaku Eksekutif Hasil Kanan Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri. Assalamualaikum Cik Jun. Waalaikumsalam Angah. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput kami ke Ya, game Pagi Sinar pagi ni. betul tu Cik Jun. Kita orang ni Cik Jun bila dengar LHDN je, aduh, kecut pun Cik Jun. Cool semangat. Padahal tak ada buat apa salah pun. Bayar. Tapi dia macam automatik dia rasa gemuruh tu Cik Jun je. Nak tanya pun takut soalan makan diri. Ya. Okey, Cik Jun, kita nak tanya berkenaan ini berkenaan dengan e-filing e-filing. Jadi setiap orang yang bekerja ni dia patut melaporkan pendapatan mereka secara e-filing ke sekarang ni Cik Jun? Okey. Terlebih dahulu terima kasih sekali lagi kepada Geng Pagi Sinar kerana menjemput saya mewakili Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jadi menjawab kepada soalan Angah tadi, ya sebenarnya kalau diikutkan semua yang mempunyai pendapatan tertakluk kepada e-filing. Yang mana kita fahamlah yang ada pendapatan ni sama ada melalui penggajian mereka ataupun melalui pendapatan perniagaan. Jadi kalau saya boleh ceritakan sedikit, kalau biasanya untuk pendapatan penggajian ataupun mereka yang bekerja makan gaji, biasanya kita akan lihat dari segi jumlah gaji mereka ataupun jumlah gaji tahunan, iaitu sekiranya mencecah 34,000 selepas tolakan EPF, jadi kita dah anggap sebagai mereka adalah layak untuk dikenakan cukai dan biasanya majikan akan buat potongan PCB lah. Tetapi kalau untuk individu yang selain makan gaji, tak kiralah pendapatan apa yang mereka terima, sama ada pendapatan perniagaan ke ataupun sebagai contoh sekarang ni ramai yang dah jadi influencer, Insta famous ataupun yang terlibat dalam ekonomi gig. Kita panggil ekonomi gig ni adalah individu-individu yang mungkin tertakluk pendapatannya di luar yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi sekiranya mereka mendapat ataupun memperoleh pendapatan dah tertakluk kepada percukaian dan mereka perlu mengisi borang cukai melalui e-filing. Mungkin ada yang baru nak menggunakan cara e-filing kan, kalau saya ringkasnya boleh Cik Jun terangkan macam mana kita nak gunakan sistem e-filing ni. Okey, sistem e-filing ni. Pertamanya seseorang individu tu perlu memastikan mereka dah ada nombor cukai ke belum. Jadi sebagai contoh kalau macam Angah, Jeb dan juga Rahim dah ada nombor cukai pendapatan, jadi tidak ada masalah. Kita boleh terus gunakan sistem e-filing. Tetapi kalau untuk individu yang belum ada nombor cukai, kita galakkan untuk mereka mendaftar terlebih dahululah, ya. Jadi pendaftaran ni boleh dibuat melalui online yang kita panggil sebagai dalam sistem e-daftar. Yang mana kalau boleh pergi ke website Lembaga Hasil, klik sahaja kepada My Tax. Jadi di bawah My Tax tu semua perkhidmatan Easy Hasil ataupun kita panggil semua perkhidmatan online Lembaga Hasil ada di situ. Jadi untuk tujuan pendaftaran tadi, just klik sahaja kepada e-daftar. Dan apabila kita dah selesai dengan pendaftaran nombor cukai, jadi barulah kita akan pergi ke bahagian e-filing ni. Okey, untuk mungkin kalau boleh saya kongsilah sebab ramai orang faham bahawa e-filing itu satu sistem. Tetapi sistem apa sebenarnya? Jadi sebenarnya e-filing ni sistem penghantaran borang. Jadi sistem penghantaran borang cukai. Yang mana untuk akses ke sistem e-filing, seseorang individu tu perlu kita panggil sebagai daftarkan PIN number. Ya, macam biasalah kita kan nak mula apa-apa sistem kita kena ada PIN number, betul? Jadi untuk tujuan itu, mana kita kena dapatkan dulu PIN e-filing ni, yang mana PIN e-filing ni buat masa sekarang boleh saya katakan dalam musim PKP dan juga PKPB yang kita masih lagi ada sekarang, kita ada tawarkan melalui online, iaitu boleh masuk ke website Lembaga Hasil, pergi dekat bahagian maklum balas, klik sahaja maklum balas pelanggan tu dan after that klik kepada permohonan, yang mana di situ akan ada satu bahagian untuk permohonan nombor PIN e-filing. Yang mana kalau ikutkan individu yang memohon perlu isi satu borang. Kalau di dalam istilah borang tersebut kita panggil CP55D. D untuk Denmark, ya, CP55D. Lengkapkan borang tersebut, sekalikan dengan dokumen pengenalan kita dan boleh hantar terus melalui borang maklum balas tadi. Itulah Cik Jun, saya nak tanyalah Cik Jun sebab saya ni di antara orang yang bayar cukai lah. Jadi kadang-kadang bila saya bayar tu, kadang-kadang kita tertanya-tanya apa lagi yang tak kena ni. Ada je benda yang diminta kan. Maaf je Cik Jun je. Jadi Cik Jun sendiri selaku orang LHDN, Cik Jun prefer untuk orang-orang macam kita ni lah kan. Macam saya ni jenis yang kadang lupa, kadang dah ni kan tak ingat. Cik Jun rasa Cik Jun prefer untuk kita ni kena ada tax consultant ke ataupun kita uruskan sendiri lebih elok?
Okey. Untuk individu yang saya fahamlah macam Jeb, Angah, Rahim, orang yang boleh katakan sibuk sepanjang masa, yang boleh dikatakan ada pelbagai jenis pekerjaan yang mana mungkin tidak memungkinkan untuk mengisi ataupun tidak memungkinkan untuk mengumpul dokumen dalam satu masa. Jadi boleh dibolehkan menggunakan tax consultant yang ada. Tetapi kalau sebenarnya kalau tanya saya sebagai pegawai lembaga sendirilah, pegawai lembaga hasil, sebenarnya dari segi kemudahan yang kita dah sediakan sekarang melalui e-filing ataupun ada yang datang ke tempat kita di mana-mana cawangan, dan kalau boleh datang ke cawangan file cukai sendiri, sebenarnya pegawai kita pun boleh bantu. Memandangkan apa yang boleh saya katakan, kita dah provide segala maklumat, dan apa yang pembayar cukai perlu buat hanyalah menyimpan segala receipt, documentation, simpan dan buatnya secara teratur. InsyaAllah benda tu kita boleh buat sama-sama. Jadi tak ada masalah kalau gunakan tax consultant, tetapi lebih baik kalau kita sendiri yang menguruskannya sendiri. Itu pandangan saya lah. Cik Jun, dia punya tempoh untuk kita melaporkan pendapatan secara e-filing ni bila? Okey, kalau untuk e-filing, macam saya katakan tadi, e-filing adalah untuk hantar borang. Ya, kalau diikutkan siapa yang hantar borang untuk e-filing, kita mula 1 Mac. Ya, untuk tahun taksiran 2020, kita mulakan 1 Mac 2021 sehingga 30 April 2021. Tetapi untuk e-filing biasanya kita akan bagi tambahan masa sebanyak 15 hari sehingga 15 Mei 2021. Itu untuk sesiapa yang ada pendapatan penggajian. Kalau untuk perniagaan dia sehingga 30 Jun, dan kalau untuk e-filing kita lanjutkan sehingga 15 Julai 2021. Tetapi kalau kita dah ada semua maklumat pendapatan kita, perbelanjaan kita untuk pelepasan cukai semua, better kita buat awal kan? Lagi awal buat, lagi awal dapat refund. Maksudnya kalau kita punya file ni, kalau kita kadang-kadang kan sekarang kan orang yang meniaga kecil-kecil, enterprise apa semua kan. Lagi tidak sendirian berhad, enterprise sekalikan dengan individu punya file, betul ke? Okey, dia macam ni Jeb, sebenarnya saya boleh katakan enterprise dan juga sendirian berhad, dia adalah entiti yang berbeza. Ya. Yang mana kalau untuk sendirian berhad, biasanya individu yang mempunyai syarikat sendirian berhad, syarikat tu dia adalah entiti cukai yang berbeza. Yang mana segala pendapatan ataupun segala keuntungan tadi, kita akan boleh katakan declare di bawah syarikat. Itu adalah file cukai syarikat lah yang bermula dengan C. Tetapi untuk enterprise, segala keuntungan, pendapatan, malah kerugian perlu dilaporkan ke atas pemiliknya. Contoh kalau Jeb ada enterprise, jadi sebenarnya pendapatan tu semua akan dilaporkan atas pemilik iaitu Jeb. Tetapi jangan bimbang, macam saya katakan tadi, segala perbelanjaan yang boleh kita tolak untuk tolakan cukai pun boleh dibuat bersekali. Ditolak di situ siap-siap, then laporkan kepada lembaga hasil. Jadi saya nak tanya Cik Jun lah, macam mana kiraan penalti dia ni Cik Jun? Sebenarnya dengar cerita kalau tak bayar berganda-ganda penalti, persen yang kita kena atas penalti tu. Okey, jadi saya faham benda ni menjadi satu kerisauan kepada semua orang sebab memikirkan penalti terlebih dahulu. Ya, kalau kami di lembaga hasil sebenarnya kami lebih tekankan kepada kesedaran cukai dalam kalangan rakyat jelata ataupun dalam kalangan pembayar cukai. Betul, kalau dari segi penalti memanglah ada boleh dikatakan mengikut kesalahan-kesalahannya. Sebab kalau untuk individu macam kita tertakluk kepada 2 perkara, iaitu satu adalah pelaporan borang cukai yang mana kita lapor segala pendapatan kita dalam borang cukai. Yang kedua adalah melibatkan bayaran cukai. Jadi kedua-duanya adalah perkara yang berbeza. Ya, jadi kalau untuk saya sebutkan dari segi kadar kesalahan, penalti berapa-berapa tu, saya boleh katakan sebab dia adalah berbeza-beza ya. Jadi kalau contohlah kalau kata hantar borang ni, kalau kita hantar lambat lebih daripada due date dia, ada yang 15%, ada yang berapa persen dan sekian-sekian. Jadi hari ni mungkin kalau kata menjawab soalan Jeb, saya mungkin tidak bercerita berkenaan dengan penalti sebab kita ada dalam website kita senarai penalti tersebut. Boleh masuk ke website www.hasil.gov.my, tekan sahaja dekat individu dan juga bahagian kesalahan dan penalti ataupun bahagian perundangan kesalahan dan penalti ada di situ. Cuma apa yang saya nak terang hari ini ataupun saya nak share dengan semua, jangan bimbang berkenaan penalti. Selagi anda menjalankan tanggungjawab anda, insya-Allah benda tu mungkin tidak akan menyimpah dalam hidup kita, ya? Okey. Cik Jun, macam kata penalti ni kena apa, dia masih ada hasil budi bicara lagi ya Cik Jun ya? Betul. Itu yang paling penting adalah sekiranya, ini sebagai contoh ya, sekiranya kalau kata kena penalti atas kelewatan hantar borang, ya. Jadi kalau boleh, once kita dah hantar borang lambat, tahun-tahun depan kita hantar awal.
penalti tu dirasakan tinggi. Jadi boleh datang bincang dengan pegawai sebab ia adalah mengikut jenis-jenis kesalahan juga sebenarnya. Ya. Okey, Cik Jun, kami nak ucapkan terima kasih banyak atas perkongsian untuk pagi ni. Terima untuk kasih. topik kita melapor e-filing. Terima kasih banyak, Cik Jun. Sama-sama dengan sama-sama geng pagi sinar. Terima kasih kerana Cik Jun, terima kasih atas penerangan Cik Jun. sama-sama je. Nanti saya apa-apa nanti jumpa Cik Jun ya Cik Jun ya untuk penerangan, untuk rujukan. Boleh, tak ada masalah. Cik Jun.